Islam tidak larang orang Islam jadi kaya. Pasal apa? Pasal Nabi SAW dikelilingi oleh ramai sahabat-sahabat yang kaya-kaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kaya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab kaya. Sayyidina Uthman bin Affan kaya. Abdul Rahman bin Auf kaya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu start dengan miskin, akhir hayat dia kaya. Nabi SAW susah, tapi Nabi dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang kaya. Yang sahabat-sahabat ini menjadi funder, menjadi pembiaya kepada dakwah Nabi SAW. Maksud dia, jadilah orang Islam yang kaya, tapi kaya yang bersyukur pada Allah. Jadilah orang Islam yang kaya, orang kaya yang tidak lupa dirinya. Jadilah orang Islam yang kaya, yang makin kaya, makin taat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang Islam yang kaya, yang kekayaan dia digunakan untuk infak, untuk belanja, membantu orang-orang Islam yang susah, yang ada di keliling dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata dia, kharajtu lailah minal layali. Dia kata, satu hari aku keluar daripada rumah, jalan tengah malam. Tiba-tiba aku nampak Nabi SAW juga duduk berjalan seorang-seorang. Abu Dzar kata dia duduk di rumah saja, keluar daripada rumah berjalan malam-malam, nampak Nabi. Nabi SAW juga duduk berjalan seorang-seorang. Laisa ma'ahu insan, tak ada siapa dengan Nabi. Nabi berjalan seorang dalam gelap. Kata Abu Dzar, fazanantu annahu yakrah ayyamshi ma'ahu ahad. Abu Dzar bila daripada jauh dia nampak Nabi duduk berjalan seorang-seorang, dia ingat dalam diri dia. Dia kata mungkin Nabi nak privacy. Nabi tak mau ada siapa-siapa kacau dia. So dia tak bercadang nak pi tegur Nabi. Mungkin dia kata Nabi saja malam tu nak cari privacy, keluar seorang-seorang berjalan. So dia kata dia tak bercadang nak tegur Nabi. Faja'altu amshi fi dhillil qamar. Maka dia pun berjalan jauh daripada Nabi. Dia duduk berjalan di belakang Nabi, jalan pelan-pelan di bawah cahaya bulan. Faltafata fara'ani. Tiba-tiba Nabi SAW beralih ke belakang. Nabi beralih, Nabi nampak Abu Dzar ni dalam gelap malam. Tak kenal siapa. Nampak macam ada satu orang di belakang. Faqala Nabi SAW, man haza? Bila Nabi tengok nampak kelibat, nampak bayang macam ada orang duk ikut dia di belakang, Nabi kata, siapa ni? Faqultu Abu Dzar. Dia pun kata, saya Abu Dzar. Ja'alanillahu fida'ak. Dia kata, ya Rasulullah, saya surrender, saya jadi tebusan Tuhan. Maksudnya Tuhan nak buat apa, kalau saya buatlah. Saya tak ada niat tak elok. Qala ya Abu Dzar, ta'ala. Tiba-tiba Nabi kata dekat dia, Abu Dzar, ta'al. Nabi kata, mai join sekali, duduk berjalan ni. Kata Abu Dzar, famashaitu ma'ahu sa'ah. Maka aku pun pergi berjalan sama dengan Nabi SAW. Faqala Nabi SAW, innal mukthirin humul muqillun yawmal qiyamah. Tengok yang kata Nabi, tuan-tuan. Sahabat kalau ikut Nabi tak akan ikut sia-sia, mesti dapat ilmu. Walaupun benda tu tidak dirancang, walaupun benda tu tidak diplan daripada awal, terjeromoh tengah jalan. Nabi keluar malam-malam berjalan, Abu Dzar pun kebetulan keluar berjalan malam-malam. Nabi sedang kata dia ada di belakang. Nabi tanya, siapa ni? Dia kata, saya Abu Dzar. Nabi kata, mai jalan sekali dengan saya. Abu Dzar pergi berjalan sama dengan Nabi, terus Nabi SAW bagi ilmu kepada Abu Dzar. Kata Nabi SAW, innal mukthirin humul muqillun yawmal qiyamah. Nabi kata, wahai Abu Dzar, hang dengar elok-elok. Sesungguhnya orang yang masa hidup di atas dunia, dia gila kaut harta. Nabi kata, sesungguhnya orang yang al-mukthirin, orang-orang yang atas dunia ni otak tak ada fikir lain, fikir nak kepui harta. Otak dia fikir 100 nak bagi jadi 1000, 1000 nak bagi jadi 10,000, 10,000 nak bagi jadi 100,000, 100,000 nak bagi jadi 1,000,000. Otak duk fikir nak kampui, duk fikir nak kepui harta. Nabi kata, sesungguhnya orang yang di atas dunia dia jenis macam ni, jenis otak fikir nak buat harta. Humul muqillun yaumal qiyamah. Nabi kata di hari akhirat esok, mereka akan jadi orang yang serba kekurangan. Kalau dia atas dunia, otak dia tak ada fikir lain melainkan fikir nak harta. Di hari akhirat esok, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia orang yang serba kekurangan.
pahala kurang, amal baik kurang, belas kesian Allah kepada dia kurang, dia akan jadi orang yang serba kurang di hari akhirat esok. Illa, Nabi kata, melainkan orang kaya, man a'tahu Allahu khaira. Orang kaya yang masa dia hidup di atas dunia, dia kaya tapi Allah bagi dekat dia khair. Allah bagi dekat dia kebaikan masa dia duduk di atas dunia dulu. Dia jadi orang kaya, tapi orang kaya yang Allah bagi dekat dia kebaikan. Anda ingat tak hadis Nabi kata, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah bagi dia faham agama. Maksudnya dia di atas dunia dulu kaya, tapi Allah bagi dia ni kebaikan. Kebaikan dia apa? Dia kaya, tapi orang kaya yang faham agama. Dia ni kalau di atas dunia dulu dia kaya, tapi dia orang kaya yang faham agama. Fanafaha fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa wara'ah. Yang dia ni masa atas dunia dia kaya, tapi kaya yang ada kat dia tu, dia tolong orang. Dia tolong orang di kanan dia, dia tolong orang di kiri dia, dia tolong orang yang ada depan dia, dia tolong orang yang ada belakang dia. Wa amila fihi khairah. Dan dia boleh manage, boleh urus harta dia tu dengan baik. Dia selamat di hari akhirat esok. Dia tidak akan dijadikan orang yang serba kekurangan. Maksud hadis ni apa tuan-tuan? Maksud hadis ni ialah Islam tidak anti dengan kekayaan. Tapi Islam mau orang Islam bila jadi kaya, jadilah orang kaya yang baik. Orang kaya yang faham agama. Orang kaya yang kekayaan dia boleh menambahkan lagi pahala dia.